Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma nawwir bi kitabika absarana washrah bihi sudurana wasta'mil bihi abdanana wa atliq bihi alsinatana وقوي به جناننا وأسرع به فهمنا وقوي به عزمنا بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي والحمد لله رب العالمين أما بعد. Pertamanya kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa Taala pada petang ini dapat bersama-sama kita dalam program Tadarus Al-Quran Karim Qiraat Hamzah anjuran AH Qiraat Center. Hari ini akhir November. Alhamdulillah, mudah-mudahan pertemuan kita dirahmati dan juga diberkati oleh Allah Subhanahu wa Taala insya-Allah. Pada petang ini tuan-tuan dan puan, kita akan sambung daripada surah An-Nisa juzuk yang ke-5 bermula daripada ayat yang ke-49 ke surat 86. Ke surat 86 ayat yang ke-49 alam tara ilal ladzina yuzakkuna anfusahum. Ya, dan telah dipostkan senarai nama-nama pembaca pada petang ini. Alhamdulillah yang ambil bahagian, ramai ambil bahagian pada petang ini. Rasanya semuanya ada insya-Allah. Walaupun majoriti nama-nama yang sama, mungkin yang baru-baru tu bolehlah mencuba ya, ambil ruang nanti, ambil peluang untuk mencuba insya-Allah. Baik, kita mula dengan bacaan Al-Fatihah terlebih dahulu sebelum daripada kita minta pembaca pertama iaitu Kak Zailina. Kita baca Fatihah dulu. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey, baik Kak Zailina. Silakan ayat 49. Macam dia tak ada Ustaz, dia kata dia tak sihat. Oh, Kak Zailina tak masuk Okey, baik. Mungkin kita boleh bagi kepada yang lain yang nak cuba baca, tak ada dalam ni namanya. Silakan, siapa yang nak cuba baca, tak pernah baca lagi sebelum. Mudah saja ayat ni, mudah saja ayat ni. Ada idgham saja. Pandai je Kak Ros. Okey, Marziah boleh cuba? Okey, silakan Kak Marziah. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya ni tak berapa faham lagi. Apa? Mula-mula kena baca track macam mana ni Ustaz? Yalah, kalau dah kita cuba tu baru kita nampak. Cuba bawa sendiri baru kita nampak. Biasa duduk tepi orang kan bawa kereta. Dengar. Okey, bawa track riwayat yang jadi pilotnya ialah Khalaf. Jadi bila kita kata pilotnya ialah Khalaf, maka kita baca tu pastikan track Khalaf. Tu kita ambil maklum track Khalaf. Okey. Bacaan yang ma'lunah tu jadi bila gunnah lah. Betul. Betul. Dah tahu dah tu. Okey. Itu saja. Saya cuba 2 kali okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam tara ilal ladzina yuzakkuna anfusahum balillahu yuzakki man yasha'u wa la yuzlamuna fatila.
Betul. Idgham bila gunnah dah betul. Cuma yasha jangan lupa. Yasha tu dia panjang 6 harakat. Mad wajib muttasil hamzah 6 harakat. Khalaf ke khalat sama. Yasha panjangkan 6. Okey? Sekali lagi. Balillah. Ya Syak tu berapa kena baca Ustaz? 6. 6 harakat. Okey, balillahu yuzakki man yasha wa la yuzlamuna fatila. Okey, itulah track khalaf yang jadi pilot. Dalam talaqi kita baca hamzah, kita jadikan pilotnya khalaf. So dalam ayat ini pilotnya khalaf, tracknya macam tu, dia tak khalad, dia tak ikut sama. Bermakna selepas baca khalaf kita baca khalad. Okey, silakan. Ma'al gunnah. Ma'al gunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara ila alladhina yuzakkuna anfusahum. Okey, baik Kak Mazia. Daripada ayat alam tara ilal ladzina yuzakkuna anfusahum, track khalaf dengan khalaf sama. Jadi kita tak payah ulang lagi. Cukup baca sekali je. Kita dah sekarang nak baca daripada balillah. Kerana di situ bezanya antara khalaf dengan khalaf ialah idgham bila gunnah ma'al gunnah. Nun mati bertemu ya. Jadi baca pada balillah je dengan buat ma'al gunnah. Balillahu yuzakki man yasha wa la yuzlamuna fatila. Okey, selesai. Itulah bacaan riwayat khalaf dan khalat ayat yang ke-49. Boleh Tadi dah nampak dah macam mana nak susun tu. Okey, terusnya ayat yang pertama, ayat 50 dan 51 orang yang sama. Kak Hamzah, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Putih je dekat awan ke apa ni? Okey, silakan. Unzur kaifa yaftaruna 'ala Allahi al-kadhib wa kafa bihi isman mubina. Alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitabi yu'minuna bil jibti wat taghut wa yaquluna lil ladzina kafaru haula'i ahda minal ladzina amanu sabila. Okey, baik. Bacaan Kak Hamzah tadi dia satu track je. Kerana khalad dengan khalaf, jadi tak perlu ulang-ulang lagi. Satu track je ya. Okey. Baik, terima kasih Kak Hamzah. Terusnya silakan Kak Ruhaizah. 3 ayat ya, 52, 53, 54. Pasal pendek-pendek. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ulaika allazina la'anahumullah wa man yal'anillahu falan tajida lahu nasira. ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا أم يحسدون الناس على ما آتيهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. صدق الله العظيم. Beza pada yang last sekali je ya, antara khalaf dengan khalad, iaitu pada sakin mafsul.
faqad ataina. Untuk khalaf baca dengan dua wajah. Dia boleh tahqiq dan boleh sakta. So, Khallad dia satu wajah dia tahqiq. Jadi khalaf baca dengan tahqiq dulu, maka Khallad ikut sama. Track dia dah sama dengan khalaf. Jadi bacanya khalaf, tapi Khallad dia sekali dengan khalaf. Jadi track yang kedua kita buat saktah itu khusus untuk khalaf saja. Jadi dua kali ulang di situ untuk merangkumi semua wajah bagi khalaf. Okey, ayat yang seterusnya 55 Kak Natrah. Silakan. Kak Natrah ada ke? Lain tak okey dia punya. Tak ada lagi ni. Okey. Siapa yang nak ni yang belum baca? Kak Ros, siapa Kak Ros? Okey, mari saya tengok. Jeng. 55 55. Satu ayat je. 55 ada saktah aja. Okey, saktah. Okey. Saktah sakin mafsul. Okey, Angkat tangan ke? Dia angkat tangan. Hmm. Saya lama tak dengar suara Suzat ni sebenarnya. Silakan Doktor. Lama. Boleh. Dia pejam mata pun boleh baca ni. Okey, silakan. Ya, Boleh okey. Ayat 55 Ustaz. Ya, ayat 55. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Faminhum man amana bihi wa minhum man sadda anhu. Okey. Saya baca tu track 1, track kedua saya baca khalaf juga. Sakin Betul. Faminhum man amana bihi wa minhum man sadda anhu. Okey. Senangnya. Wa kafi bi jahannama sa'ira. Okey. Okey, alhamdulillah. Senang je. Tracknya samalah dengan Kak Rukhaizah baca tadi. Itu ada sakin mafsul je ya. Man amana. Situ je beza. Yang diulang dua kalilah dengan tahqiq dan juga dengan sakta. Okey. Baik, terusnya 56 57. Silakan Haji Tuan Hamzah, namanya Nur Nabilah binti Hamzah. Saya ni dah lama tak baca Ustaz. Itulah kena baca ni sekarang ni. Tak tahu apa nak jadi lah ni. Banyak silap je. Okey, bantu saya Ustaz, bantu saya. Asalkan jadi Hamzah je. Okey, Imak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim naran kullama nadijat duluduhum baddalnahum. Okey, ulang balik. Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghayraha liyadhuqul azab. Okey. Inna Allaha kana azizan hakima. Okey, satu ayat lagi. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها Lagi sekali. Huruf ha lagi sekali. Masuk Ustaz? Ha yang mana Ustaz? Sebelum mula ke? Huruf ha tu dari segi makhraj je Ustaz, komen dari segi makhraj. Tah. Ni ya. Jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Okey. Jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada.
Okey. لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا. Okey. ulang balik ya. لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا. Alhamdulillah. Ada silap Dapat Ustaz? juga tu kan. Memang dah jadi kira Hamzah dah tu. Ya Tuan Hamzah. Memang jadi. Saya pun dah Dah lama jadi Ustaz baca. Hamzah dah tu. Sesuai dengan namanya. Okey, baik tuan-tuan dan puan-puan semua. Okey, dalam bacaan Haji Tuan Hamzah tadi, tuan-tuan dan puan-puan, ayat yang ke-56 jarang-jarang kita jumpa. Ayat yang ke-56 hukum ta yang diidgham dalam huruf jim. Ya, ta taknis dia panggil di situ. Nas yang bertemu dengan huruf jim, salah satu huruf yang mana kena baca dengan idgham lah, ya, masukkan ta dalam jim. Untuk rujukan tuan-tuan dan puan-puan boleh lihat dalam buku Ustaz ini muka surat 29. Boleh buka muka surat 29. Di situ ada di perkara yang ketiga yang menyebut tentang zikrut ta'ut ta'nis. Diidghamkan tak ta'nis. Tak ta'nis ini dia matilah. Dia asalnya memang matilah, ya. Kecuali iltiqa usakinain itu cerita lain. Dia mati, dia kena idgham ke dalam 6 huruf berikut. Sad, zai, sin, sa, jim dan dha. Jadi jim tu ada dalam 6 ini. Ya, dibaca dengan idgham. Bersama itu Ustaz dah datangkan contoh-contohnya setiap huruf, dan di bawah itu adalah matan Syatibi ataupun kita kata apa yang disebut oleh Imam Syatibi rahimahullah dalam qasidahnya Hirzul Amani wa Wajhut Tahani sebagai dalil kepada apa yang dijelaskan tadi, ya, tentang hukum tak bertemu dengan jim. Okey. Kemudian ayat yang ke-57 di situ ada huruf alif lam. Kalau sebelum ini Kak Rukhaizahnya yang baca apa ni dan doktor tadi baca, ada huruf sakin mafsul yang bertemu dibaca dengan tahqiq dan saktah untuk khalaf kan. Manakala khalad dia tahqiq je. Tapi pada alif lam dia terbalik sikit. Kalau khalaf dia satu wajah je, saktah. Kalau khalad dua wajah, saktah boleh, tahqiq pun boleh. Jadi track yang pertama tu dibaca dengan saktah untuk khalaf yang jadi pilot, maka khalad dah ikut sama untuk track pertama. Kemudian dibaca lagi kali kedua, itu adalah untuk wajah kedua bagi khalad, wajah tahqiq. Okey. Dan akhir sekali tadi oleh kerana Haji Hamzah tadi dia sambung lahum fiha azwajum mutahharatun wa nudkhiluhum, dia sambung. Dia cuba cari panjang wajah ataupun cari panjang cerita sikit, dia sambung. Kalau tak sambung selesailah. Lahum fiha azwajum mutahharah, selesai. Wa nudkhiluhum dhillan dhalila. Tapi bila sambung di situ ada hukumlah berlakunya idgham bila ghunnah bagi khalaf, idgham ma'al ghunnah bagi khalad. Jadi kena ulang 2 kalilah kerana sambung tadi. Okey, alhamdulillah. Baik, terusnya ya Kak Su sambung ayat yang berikutnya 58. Baik, terima kasih Ustaz. Okay. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Yang kedua, boleh situ boleh ulang Ustaz Ya? Sampai ahliha boleh ulang dulu Ya, boleh. Okey. Inna Allah ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Okey. Inna Allah ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha
وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. Terima kasih Ustaz. Baik. Okey, lancar je. Kak Su baca, kita tanya sikit. Kak Su, bila Kak Su baca an tu'addul amanat, yang track pertama tu saktah lah, yang alif lam tu, okey, itu dah jelas lah. Nak tanyanya ialah kalau nak wakaf pada tu'addu, nafas terhabis di situ. Tu'addu, nak baca macam mana tu'addu? Oh, yang kena nakal tu Ustaz Ha? Tu'addul amanat. Betul? Bukan wakaf pada amanat. Nak wakaf pada tu'addu. Ibdalkan waw Ustaz. Ibdalkan huruf Waw. hamzah kepada huruf waw. Ya, hamzah kepada waw. Ya, kenapa tukarkan kepada huruf waw? Kenapa Kenapa? Pasal hamzah tu di tengah Ustaz. Hamzah di tengah. Lagi? Ya. Adakah semua hamzah yang di tengah kena tukar jadi waw? Tidak. Banyak pula Ustaz soal lagi. Lancar tadi. Kenapa Ustaz? Baris dia baris hadapan Ustaz. Muka surat berapa? Ke surah berapa Muka surat berapa? Dah ada buku, muka surat berapa? Kalau tak ada buku, adakan. 54 Ustaz. Laju Kak Ros. Muka surat 54. Muka surat 54 tuan-tuan dan puan-puan. Yang di bawah sekali itu di bahagian kategori C, sebab kita ada A, B dan C. C itu adalah untuk huraian bagi pattern hamzah yang berbaris, sebelumnya juga berbaris. Okey. Dan posisi yang awal ni ceritakan pasal hamzah berada di tengah kalimah. Sebelumnya baris hamzah tu sendiri baris atas, sebelumnya baris depan. Ada di nombor 2 tu. Contoh yang didatangkan di sini, fuadak muajjala. Ya, fuadak muajjala. Ini contoh. Jadi tu'addu patternnya sama dengan fuadak. Iaitu hamzah baris atas sebelumnya baris depan. Hukum bacaannya apa? Ditukarkan, ibdalkan hamzah tu yang baris atas tadi kepada huruf waw. Boleh? Sorry Ustaz, tak Okey. dapat Ustaz. Baik. Alhamdulillah. Okey, terus kita sambung ayat berikutnya. Ustazah Wan Maznah ayat yang ke-59. Terima kasih Ustaz. Okey, sama. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم Okey. فإن تنازعتم Okey, في sekejap. Tadi baca yang mula-mula tadi dengan tahqiq ke dengan saktah yang mula-mula? baca dengan nakal Nakal dekat mana? wa ulil amri minkum. Kenapa nak nakal situ? Kenapa nak nakal? Dah lagi Ustaz. Tidak wakaf tengok. Tak wakaf. Tak wakaf, tak nakal lah. Okey. Dah jadi warak dah tadi. Okey, semula Ustaz. Ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Terus Ustaz. Okey. Saktah dan Dah tahqiq. Okey. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون
إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تاويلا. Okey. Syai'in tadi track baca saktah. Okey, saktah dah selesai. Wajah satu lagi tak baca. Tak saktah. Untuk khotbah dia. تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر Okey. تؤمنون بالله واليوم الآخر. Macam mana tu? Macam mana tu? Syai'in dengan al ni dia duduk dalam satu grup, satu kumpulan. Okey, maksudnya apa? Maksudnya hukumnya sama. Syai'in dengan al, alif lam ni. Iaitu bila mana kita baca syai'in dengan tanpa saktah, syai'in tanpa saktah, pada wal yaumil akhir kita tak boleh buat saktah sebab kita baca syai'in tu tanpa saktah. Maka wal yaumil akhir, oleh kerana kita wakaf, nak baca tanpa saktah pun tak boleh. Faham? Syai'in baca tanpa saktah. Wal yaumil akhir patutnya baca tanpa saktah juga. Tetapi kerana wakaf pada wal yaumil akhir, dia tak boleh baca wajah tanpa saktah. Maka yang bolehnya ialah naqal sahaja. Wal yaumil akhir. Itu aja. Okey. Bila baca tanpa saktah, baca naqal saja ketika wakaf. Naqal saja pada wal yaumil akhir. Wal yaumil akhir. Ulang tak? Okey. Boleh ulang sekali lagi. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. Okey. ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. ذلك خير وأحسن تأويلا. صدق الله العظيم. Astagfirullahal azim. Kenapa baca tawila? Ibdal Ustaz Ibdal kepada hamzah, kepada alif. Mat. Ibdal hamzah kepada alif. Itu kalau tanya bagaimana cara bacalah. Bagaimana cara baca? Bacanya ialah ibdal hamzah kepada alif. Soalannya, kenapa baca tawila? Hamzah mufrad tu Ustaz? Tak juga. Kerana wakaf. Sebab wakaf lah. Kalau tak wakaf tak jadi tawila. Ya, kena baca tahqiq hamzah tu takwilan alam. Kalau baca sambung tu kena jelaskan hamzah yang mati. Tapi kalau wakaf maka kena ibdal. Ibdal hamzah menjadi huruf alif. Tawila. Ya. Ini dalam buku tu duduk di bahagian mana? Kalau bahagian C dah jelaskan tadi, bahagian C. Yang contoh tu'addu tadi kan? Itu bahagian C. Yang ni pattern mana ni? Bahagian A ke bahagian B? Dalam buku tu A ke B? Saja je tanya banyak, dirujuk kepada buku sebab takut buku tu tak terbaca. Ya. A ke B? Kategori mana tu? Pattern mana? Pattern A ke pattern B? Hamzahnya mati sebelumnya berbaris. Pattern A. Pattern A. Kak Wan Amal dah sebut. Pattern A. Pattern A ni penerangan tentang cara wakaf pada kalimah yang mana ada hamzah. Hamzah mati sebelumnya berbaris.
Jadi kalau tuan-tuan dan puan ingat pattern ini, senang nanti nak rujuk lah. Oh, bila jumpa kalimah kita tahu, oh ini mati hamzah sebelumnya berbaris. Oh ingat, itu duduk di pattern A, maka cari di pattern A. Ya. Kalau tadi berbaris, bila berbaris pattern C, di bahagian C. Okey. Ya, Haji Tuan Hamzah nampak ada angkat tangan? Dah terjawab ke ataupun ada soalan? Okey Ustaz, saya nak penjelasan lagi lah. Ini interesting jugalah. Tentang okey, syai'an tadi tu, kalau kita baca saktah kan? Syai'an tu kita baca saktah, yaumil akhir tu kita nak baca apa? Tahqiq ke? Okey, syai'in saktah wal yaumil akhir pun kena saktah. Dia akan ikut. Dia ikut dua ni. Mengikut. Oh, okay. Kalau tahqiq Ustaz, kalau yang syai'an tahqiq, kalau tahqiq je problem sikit. Kalau tahqiq sepatutnya wal yaumil akhir kena tahqiq. Ya, tahqiq sama-sama tahqiq, tapi saya dah sebut tadi, kalau oleh kerana waqaf, wajah tahqiq tak boleh baca. Dia kena tukar kepada wajah, bukan tukar, maknanya hanya boleh dibaca wajah naqal sahaja. Kalau waqaf. Okey, terima kasih Ustaz. Saya catat ni. Saya catat. Ada catat? Ada. Okey, catat. Alhamdulillah. Ya Kak Siti. Semasa kita baca saktah pada syai'in tu, pada al-akhir tu, kita buat saktah dan naqal. Ke saktah saja? Ke naqal saja? Gini. Wajah naqal akan selalu ada bila waqaf. Wajah naqal ni akan muncul bila waqaf pada alif lam, pada sakin mafsud. Jadi seolah-olahnya wajah naqal ni macam kita maklum je lah. Maklum. Dia akan ada wajah ni, akan ada. Jadi kita tak lupa pada wajah naqal. Maksudnya tapi kalau mim jamak Ustaz tak ada kan? Itu dalam pengecualian lah Kak Ros. Ini jawapan secara umumnya begitu, tapi untuk mim jamak, dalam buku muka surat berapa yang sebut tentang mim jamak tak boleh naqal? Ada ke dalam buku yang kata tak boleh naqal untuk mim jamak? Agak-agaknya rasanya macam ada ke macam tak ada? Okey. Sementara cari dulu yang mim jamak tu, saya nak sambung sikit lagi. Dah ada dalam buku tu. Tentang yang Haji Hamzah tanya tadi, kalau syai'in saktah wal yaumil akhir kena saktah. Dia akan ikut. Plus wajah naqal. Plus wajah naqal ni maknanya kena waqaf. Okey. Soalan pula, kalau tak saktah pada syai'in, pada wal yaumil akhir, sepatutnya tak saktah lah. Sepatutnya tak saktah. Tapi wajah tu tak boleh baca. Jadi bila tak boleh baca, maka hanya ada wajah naqal. Dekat muka surat mana? Muka surat 12. Boleh rujuk dalam muka surat 12. Dalam muka surat 12 ini bukanlah contoh Ustaz datangkan yang atas. Dalam jadual atas tu datang kalimah syai'in dengan al-akhir. Ustaz tak datang contohnya tu. Tapi Ustaz datangkan contoh alif lam jumpa alif lam. Ada 2 kali alif lam. Jadi sama juga ya. Sama juga. Kerana alif lam dengan syai'in ini adalah satu grup ya. Jadi susunan wajahnya tengok. Yang alif lam pertama apabila dibaca wajah saktah, maka pada alif lam yang kedua kita wakaf tu harus 2 wajah, saktah atau naqal. Itu track dia. Okey, yang bawah pula. Apabila dibaca wajah tahqiq dalam kurungan khallad, maknanya bila baca tahqiq itu track khallad. Maka pada al yang kedua dibaca dengan wajah naqal. Dah tak ada tahqiq di situ. Okey? Boleh faham? Baik. Tentang Kak Ruh kata mim jamak. Macam mana pula mim jamak mana ada naqal? Mim jamak tak ada naqal. Ya, mim jamak tak ada naqal dalam muka surat mana tu? Jumpa dah? 13 Saya mencari. Muka surat 13 duduk kat atas sekali tu. Muka surat 13. Tidak harus bagi seorang qari menaqalkan baris hamzah kepada mim jamak apabila waqaf padanya. Dah ada tu. Satu penerangan di situ.
Ya. Okey. Baik. Boleh faham? Nampak terbelik jugalah buku ini ya. Okey, alhamdulillah. Terus sambung. Okey, ayat yang ke-60. Silakan Kak Siti. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Okay. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. Okay. Sekarang kita nak Yang akhir sekali, ulang sekali lagi Kak Siti sebab terputus Ustaz, tak berapa jelas. Wa yuridu syaitanu, ulang balik. وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا. Okey, baik. Jadi ayat ni panjang ya, tak ada wakaf pun. Nak kira daripada awal sampai akhir lah. Kita akan baca tracknya untuk track pertama, kedua dan seterusnya. Dia tak ada wakaf. Jadi kita terpaksa habiskan sampai akhir kerana ada beberapa perubahan berada di tengah ya, dan di hujung sekali. Jadi kita kena baca sampai habis. Okey, baik. Track yang kedua pula. Wajah kedua, Kak Ti tukar unsur idgham tu kepada kholad dengan dengung. Dengan dengung. Okey. Betul? يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. Okey, yang ketiga. Saktah untuk kholaf. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. Cukup panjang. Sampai 4,5. يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. Baik, alhamdulillah. 3 ayat ya dalam ayat ini. Sebab apa? Sebab ada sakin mafsul di awalnya. Kemudian di tengahnya ada hukum mati bertemu dengan ya. Dan di tengahnya juga selepas tu ada sakin mafsul sekali lagi. Jadi beberapa kali jumpa sakin mafsul depan-depannya tu, kita tengok yang awalnya macam mana. Yang awal baca tahqiq semuanya. Yang di awal baca saktah lah semuanya. Cuma bila kita buat wajah saktah di awalnya dengan wajah saktah, maknanya bila dah track sampai kepada wajah saktah, maka kita tahu itu adalah track kholaf. Jadi bila track kholaf, kita ambil maklum tentang nun mati bertemu dengan ya, dibaca dengan idgham bila gunnah. Jadi salah kalau kita saktah pada sakin mafsul, tiba-tiba kita berdengung pula pada nun mati bertemu dengan ya. Jadi bercampur aduk antara kholaf dengan kholak di situ. Okey. Baik, seterusnya ayat ke-61. Silakan Kak Kamaria. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. وإذا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. Okey, baik. Alhamdulillah. Itu dua wajah yang dibaca di situ. Dua wajah pada sakin mafsul, tahqiq dan saktah. Cuma kalau kita wakaf pada ra'aita lah misalnya. Ya, Kak Kamariah nak wakaf pada ra'aita. Tak nak sambung sampai munafikin tapi nafas dah habis sampai ra'aita. Jadi macam mana nak wakaf pada ra'aita? Apa wajah yang boleh dibaca di situ? Ya. Nak berhenti ra'aita ya. Nak berhenti pada ra'aita. Tahu ke nak berhenti macam mana? Ustaz dah letak tu Quran Ustaz tu. Quran Ustaz tu dia bagi tahu macam mana. Ustaz tak share ya? Tak share hari ni. Masya Allah. Dah nak habis program, dah habis kelas. Saya ingat Ustaz memang tak nak share sebab Kotlah nak. Bagus juga kalau ingat gitu selalu sangka baik. Kak Ros, selalu sangka baik pada guru baguslah. Kan jelas tu. Sebenarnya Ustaz. Sebenarnya Ustaz ingat dah share dah. Dari tadi lagi dah share. Bagus sungguh lah. Ingat hari ni Ustaz nak bagi kita soalan-soalan macam ni. Ustaz dah pergi jalan, dia tertinggal kat rumah. Kesian kat Ustaz, tak payah. Okey, baik Kak Kamariah, macam mana? Quran pun dah share dah tu. Nampak tu jelas macam mana dia nak suruh buat. Tak nampak Ustaz. Saya tak bukan tak nampak gambar tapi tak nampak nak cakap. Tak faham. Kata nampak gambar, tak nampak macam mana nak cakap. Okeylah, kita cakapkan. Okey, baik. Tadi Kak Kamariah memang tak berhenti pada ra'aita, dia berhenti pada wa ilar rasul. Ya, berhenti pada wa ilar rasul atau berhenti pada al-munafikin. Dah selamat dah tu. Dia pilih salah satu tempat yang tak ada hamzah. Okey, contohnya lah nak berhenti pada ra'aita, maka di sini kita baca dengan tashil. Okey, kalau nak wakaf pada ra'aita, tashil. Wa ilar rasuli ra'ait. Tashil. Kenapa tashil? Kerana dalam huraian hukum bagi qiraah hamzah, bagi posisi hamzah yang berada di tengah, ianya berbaris. Sebelumnya juga berbaris. Ingat tak? Hamzah berbaris, sebelumnya berbaris. Duduk dalam poin yang mana? A, B, C. Ada 3 je. A, B, C. Duduk pada C kan? Tadi dah terangkan. Yang tadi Hamzah baris atas, sebelumnya baris depan. Tukar jadi waw. Ingat tak tadi? Ya, yang tu'addu tadi kan? Tu'addu. Yang ini Hamzah baris atas, sebelumnya baris atas. Maka kalau tadi muka surat 54, sekarang muka surat 55. Dalam buku tu muka surat 55, ya. Okey. Jadi boleh rujuk di situ. Right kalau nak wakaf. Right. Ada tak? Boleh jumpa tak mana yang right pada ni sa'ala, itu pattern samalah tu. Sa'ala ma'arid. Contoh apa? Hamzah baris atas, sebelumnya baris atas. Okey. Baik. Seterusnya ayat ke-62 Kak Normawati, 2 ayat.
6263. Silakan. Terima kasih Ustaz. A'udzubillahi sama. minasyaitonirrajim. Fakaifa idza asabathum musibatun bima qaddamat aydihim thumma ji'uka yahlifuna billahi in aradna illa ihsana in aradna illa ihsana wa tawfiqa in aradna illa ihsana wa tawfiqa فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. Sadaqallahul Azim. Kak Nawati dia selamat, dia wakaf pada qulubihim, dia tak wakaf pada fa'arid. Dia tak wakaf pada fa'arid, dia wakaf pada qulubihim. Jadi Ustaz tanyalah, kalau orang lain lah nak wakaf pada fa'arid, apa wajah yang boleh dibaca di situ? Dua wajah, tahqiq dan tashil. Okey, kenapa sebut dua wajah sedangkan tadi hanya satu wajah saja tadi yang Ustaz terangkan kalimah ra'aita, satu wajah saja tashil. Sebab Hamzah di tengah, sebelumnya fa tu baris atas dan fa adalah huruf tambahan. Alhamdulillah. Wah, macam cikgu ke memang Kak Nawati cikgu kan? Cikgu pencin. Cara jawapannya komplit. Tanya lagi. Dalam muka surat berapa? Muka surat tak tahu Ustaz. Muka surat tak ingat lah sebab formula dah ingat, maka tak perlu kepada muka surat berapa. Tak apalah tu. Surat 68 kot Ustaz. Okey, alhamdulillah, terima kasih pada yang Umi yang bantu. Muka surat 68. Laju Umi cari. Muka surat 68 adalah huraian kepada apa yang dijelaskan oleh Kak Nawati tadi. Wakaf pada fa'arid atau kalimah seumpamanya. Patternnya Hamzah berada di tengah. Baris atas sebelumnya ada huruf yang tambahan, dipanggil huruf tambahan, bukan asal kalimah tersebut. Berbeza dengan ra'aita. Ra itu memang dah asal. Fa'arid ini adalah huruf fa, adalah huruf tambahan. Huruf fa tersenarai dalam nombor 8 dalam nombor yang ke-8 tu huruf fa pada kalimah faulaika. Itu contoh je. Jadi fa'arid dibaca dua wajah. Okey. Baik, alhamdulillah. Okey, kita sambung ke ayat berikutnya 64 dan 65. Silakan Juwairiyah, Ustazah Juwairiyah, silakan. Okey, on mic. Sekejap. Okey. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Tepi laut ini dengan tepi gunung, silakan. Saya cuba Ustaz ya. Okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma arsalna min rasulin illa liyuta'a biiznillah. Okey. Arsalna min rasulin illa liyuta'a biiznillah. Okey, terus. Walau annahum idh zalamu
أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. Okey, baik. Jaga-jaga yang mat-mat wajib, mat munfasil semua tu kan kena 6 harakat, panjang baca tu. Dah panjang cuma tak cukup je. Balik semula soal. Baca semula boleh? Walau annahum izzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahum. Okey, ulang balik. Astaghfirullah. Fastaghfarullaha wastaghfara lahumur rasulu lawajadullaha tawwabar rahima. Okey, terus? Walau annahum izzalamu anfusahum ja'uka fastaghfarullah fastaghfarullaha wastaghfara lahumur rasulu lawajadullaha tawwabar rahima. Okey, terus? Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. Okey, alhamdulillah. Azim. Okey, terima kasih kepada Ustaz Juwariah. Dalam bacaannya tadi ada kalimah yang tadi pun dah jumpa, kalimah ja'uka, ya, kalimah ja'uka. Yang ni adalah kalimah yang disenaraikan dibaca dengan imalah. Kita pernah hurai dah sebelum ni. Kalimah ini daripada fi'il madhi as-sulasi yang mana dibaca dengan imalah ja'uka. Cuma di situ ada hamzah ya. Kalau nak wakafnya macam mana tu? Kalau nak wakaf JUK tu, nak wakaf pada kalimah tu. Jadi di sini boleh baca dengan, di sini kena baca dengan tashil lah kalau kita wakaf pada JUK ya. Tashil, dan jangan lupa panjang pada J tu bolehlah baca panjang 6 harakat, panjang 2 harakat. Boleh 2 wajah, 6 dan 2 ya. Okey ya Tuan Hamzah, ada nak tanya? Saya nak tahulah itu yang tentang biiznillah tu, kalau berhenti tu kan berhenti kat situ kan, biiznillah tu kan dia hamzah tu dia baca tasyil ke Ustaz? Biiznillah ya. Wakaf Tapi dalam biiznillah wakaf pada Allah ke wakaf pada biizni? Bukan, biiznillah. Okey, kalau wakaf pada biiznillah baca tahqiq je lah, biiznillah. Hamzah tak diubah apa-apalah, dengan tahqiq aja. Biiznillah. Tak berubah. Sebab Ustaz punya Quran ni ada tulis hijau ni, kenapa ya? Kenapa? Inilah tak. Kenapa warna hijau Yang lain warna biru, ada warna merah. Mesti ada halnya, mesti ada hal. Ya. Yang ditanya kenapa warna hijau, yang merah dia tak tanya di situ, ataupun biru. Okey, jadi yang nak tahu yang warna hijau kenapa. Kalau kita tengok yang atas ni pun ada warna hijau juga. Fa'arid, ada hijau juga. Okey. Bi'izni ada warna hijau. Wa ila ada warna hijau juga. Okey. Wa idza ada warna hijau juga. Jadi nampaklah tu apa penerangannya sebenarnya tu. Ditunjukkan warna hijau semuanya pattern samalah. Pattern hamzah yang berada di tengah sebelumnya terdapat huruf tambahan yang Kak Nomuati sebut tadi. Macam 2 wajah tak? Tambahan. Maka kalau wakaf boleh 2 wajah. Satu tahqiq, kedua tashil. Boleh. Faham tak? Faham. Okey. Tapi Ustaz jawab pada Haji Hamzah tadi, biiznillah, Ustaz tak kata tashil. Ustaz kata tahqiq saja, tak boleh tashil. Kenapa? Sebab Haji Hamzah dia tanya kalau wakaf pada biiznillah.
wakaf pada Allah, bukan wakaf pada biizni. Kalau wakaf pada biizn, tak sampai sebut lafzul jalalah, wakaf pada biizn di situ baru boleh dua, sama ada tahqiq atau tashil. Tapi kalau wakaf pada lafzul jalalah, itu tak ada kena mengena lah dengan biizni tu. Ya. Boleh faham? Boleh faham Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Alhamdulillah. Masya-Allah. Baik, kita sambung ayat yang berikutnya. Ayat yang ke-66. Haji Azhari, silakan. Kita masuk muka surat yang baru, 89. Assalamualaikum Ustaz dan rakan-rakan semua. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. Alhamdulillah. Sadaqallahul azim. Azim. Jumpa lagi yang Hamzah warna hijau ya. Samalah tadi. Jadi senang Quran ni. Ustaz pun tak perasan tu warna hijau warna merah tu. Di Hamzah tanya tadi baru dapat buat kesimpulan daripada kita tengok warna yang sama pada hukum yang sama tu. Okey, dalam bacaan Haji Azhari tadi ada kalimah alaihum. Yang ni kita sedia maklumlah, kita belajar dulu dalam surah Fatihah. Pertama sekali kita jumpa kalimah alaihim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. Jadi qiraat Hamzah, mana-mana tempat dalam Quran kalimah ini dibaca dengan alaihum, sama ada kita baca wasal ataupun kita baca waqaf, ya. Alaihum, ya, wasal waqaf sama dengan ha bariskannya dengan baris depan. Okey. Baik, seterusnya 67 68. Silakan Hayati. On mic Kak Hayati. Okey, masih Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idzal la'atainahum min ladunna ajran 'azima. Walahadainahum ziratan mustaqima. Okey. Walahadainahum siratan mustaqima. Okey, baik. Ayat 68 tu dua kali Kak Hayati baca. Pertama dengan ziratam mustaqima. Kita tengok dalam penandaan Qurannya dia letakkan titik atas huruf sad. Bukan sad itu bertitik, tapi titik yang ada atasnya itu adalah tanda kepada hukum bacaan ismam. Ya, di sini bacaan ismam untuk siapa? Bagi khalaf an Hamzah. Khalaf dalam Quran kalimah sirata tak ada pengecualian, semuanya baca dengan ismam. Kita dah hurai dalam Fatihah dulu, ya. Ihdinas siratal mustaqim dibaca ismam, ihdinas siratal mustaqim, begitu juga siratal ladzina an'amta alaihim. Dan itu khalaf mana-mana tempat dalam Quran 30 juz. Manakala Khallad
Yang baca dengan sod tadi, untuk bacaan kedua Kak Yati baca tadi, walahadainahum sirata dengan sod. Itu adalah bagi Khallad. Kerana Khallad dia tak baca dengan ismam, dia hanya khusus kepada surah Fatihah ayat yang ke-6 sahaja. Ayat yang ke-6. Jadi jumpa lagi mana-mana tempat dalam Al-Quran kalimah ini sama ada ianya terdapat alif lam ataupun tak ada alif lam dengan sad bagi Khallad. Tuan-tuan dan puan boleh rujuk balik dalam buku Ustaz muka surat 3. Awal lagi dalam muka surat 3 untuk huraian tersebut. Okey. Baik, seterusnya ayat 69. Ustaz, 69. nak sebut zira tu kena muncul tak mulut Ustaz? Sebab dia ismam kan? Zira. Di sini ismam bermaksud kepada campuran huruf. Campuran huruf sad dengan zai. Jadi tak bermaksud kepada muncung kedua bibir mulut seperti isyarat muncungkan baris depan. Yang tu kena bibir mulut, la ta'manna ataupun mana-mana kalimah yang ismam. Tapi di sini ismam yang bermaksud kepada campuran huruf sad dengan zai, jadi tak perlu kita muncung sebab sebutannya za. Huruf za tak muncung, walahadainahum zirata, huruf za. Za walaupun za tak betul pun tak dimuncungkan bibir mulut lah. Okey. Baik Ustaz, terima kasih. Baik, terusnya Kak Zarina ayat 69. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Kak Zarina daripada Rauk ke? Ya. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada. Okey. Dah terberhenti tu, tak terberhenti pada wasyuhada. Bila berhenti pada wasyuhada, berhenti macam mana tu? Dalam Quran Ustaz ni warna merah Dalam Quran Ustaz warna merah. Ustaz besarkan. Apa makna dia tu warna merah tu? Lepas tu hamzah warna merah diletak apa atas hamzah tu? Ada alif kan? Dia letak dia letak hamzah tu atasnya ada alif. Kena ada baca banyak kata Ustaz. Ada berapa wajah? Ada 5 wajah. Pilih salah satu je dulu sebab wakaf ni bukan kita memang nak wakaf. Wakaf emergency je, ambil satu je lah. Maknanya kalau terberhenti di sini, Kak Zarina wakaf tukarkan hamzah jadi alif saja. Wasyuhada. Itu je. Berapa harakat Ustaz? 2. 2 harakat. Nak baca 4 pun boleh. Wasyuhada. Nak baca 6 pun boleh. Wasyuhada. Boleh semua. 2, 4, 6. Cuma pilih satu je pun dah okey lah. Sebab wakaf di sini bukan kita nak wakaf secara wakaf ikhtiari. Kita emergency je sini. Macam tu. Yang lagi 2 wajah tu Raub Ustaz ya? Kalau nak ambil ke semua, kita boleh baca dengan okey, tadi dah 3 wajah. 2 harakat, 4 harakat, 6 harakat. Yang wajah keempat ialah tashilkan hamzah berserta raw, panjangkan dan 6 harakat. Wasyuhada. 2 harakat, yang kelima 2 harakat. Wasyuhadai. Okey. Jadi 5 semuanya. Okey. Nak cuba buat 5 wajah? Yang wajah yang kos. Nak cuba buat 5 wajah? Boleh. Ulang pada wajah je. Ulang pada wasyuhada. Buat 2 harakat. Wasyuhada. 4. Wasyuhada. 5. Apa ni 6? Wasyuhada. Okey. Tashil berserta raw? Wasyu raw.
Dia berapa harakat Ustaz? 2 harakat kan? 6. Da tu 6. Da. Orang macam pada sini harakat. Wasyuhada'i. Tashil ya. Tashil hamzah tu. Dai. Dai. Okey. Tashil. Dai. Macam tu. Okey. Itu kita tak boleh bunyikan itu kuat sangat, sama level dengan da, sebab dia kalau kuat sangat dia tak jadi raum. Raum ni bunyi sedikit je. Dia suara akan rendah sedikit daripada yang level yang sebelum tu. Wasyuhada. Kita rendahkan sedikit pasal raum. Okey. Wasyuhadai. Okey, itu sekarang buat 2 harakat. 2 harakat. Ya, wasyuhada. Da tu 2 harakat pula. Dengan raum. Sama juga. Tashil beserta raum yang hujung tu sama. Cuma panjang da yang berubah. Tadi 6, sekarang 2. Wasyuhadai. Wasyuhadai. Tapi perlahan lah. Wasyuhadai. Raumnya. 5 wajah lah kan? Okey, baik. Sekarang completekan ayat ini. Wasiddiqina wasyuhada'i wassalihin. Wasiddiqina wasyuhada'i wassalihin. Okey, terus. Nak baca apa Ustaz? Tapi tadi saya buat kholaf kan? Kholaf. Tadi baru kholaf ila gunnah, sekarang buat kholad ma'al gunnah. Nak undur belakang balik kan? Ya, daripada awal balik. Wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allah. Wa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Okey, terus. Ulaika rafiqa. Okey, baik. Alhamdulillah. Jadi dalam bacaan Kak Zarina tadi boleh ulang kaji tentang waqaf pada kalimah wasyuhada'i, yang mana kedudukan hamzah itu adalah berada di akhir kalimah. Sebelumnya ada mat, boleh rujuk dalam buku Ustaz muka surat 52. Muka surat 52. Penerangan tentang wajah-wajahnya tadi. Okey, terima kasih pada Kak Zarina. Seterusnya. Silakan Umi. 70-71. Terima kasih Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Zalikal fadlu minallahi wa kafi billahi alima. Ya ayyuhalladzina amanu khudhu hidrakum fanfiru subatin awinfiru jami'an. Okey. Ya ayyuhalladzina amanu khudhu hidrakum fanfiru subatin awinfiru jami'an. Sadaqallah. Okey, jadi 2 track situ ya. Okey, kalau Umi baca nak waqaf pada ya ayyuha, macam mana nak waqaf pada ya ayyuha? Ya ayyuha. Dia ada warna hijau tu, warna hijau 2 wajah. Kalau pakai warna tak guna buku lah. Kalau pakai warna tak apa. Mana dengan tahqiq dengan tashil tak kan? Okey, tahqiq dengan tashil sebab apa? Sebab warna hijau. Okeylah, bolehlah ditekan satunya. Okey. Cuma panjang ya tu berapa harakat? Panjang ya. Panjang tu ni tak tahu, maaf lah Ustaz, ni tak tahu dah. Baru je ni. Baru masuk tadika. Okey, panjang ya itu dia macam ni. Kalau kita buat tahqiq,
Ya ayyuha, ya tu kena 6 lah. Ya ayyuha. Tapi kalau kita buat tashil, ya ayyuha, boleh 2 wajah lah. 6 harakat panjang boleh, 2 harakat panjang pun boleh. Jadi 3 lah situ kalau nak wakaf. Ya. Surat 8 Ustaz. Muka surat berapa? 68 ke? 68. Umi tak sempat nak tengok muka surat 68. Umi tak sangka ada soalan cepumas gini. Okey, baik. Kak Nawati ada nak tanya apa? Kak Nawati ada nak tanya apa-apa? Apa Ustaz? Sekejap lagi Umi akan buat nota. InsyaAllah. InsyaAllah. Ustaz, nak tanya yang ayat 69 tu, kalau kita berhenti dekat faula ika tu, faula itu maknanya ada 4 wajah lah Ustaz. Dan kita nak wakaf di sini kan? Jadi masalah ini. Wakaf pada faulaika. Tapi kalau Ustaz tanya Hamzah yang selepas fa dah tahu wajahnya apa. Kan? Boleh 2. Iaitu tahqiq boleh, tashil pun boleh. Kenapa? Sebab warna hijau. Bukan sebab warna hijau semata-mata, kerana dia berada posisi tengah kalimah sebelumnya ada huruf tambahan, huruf fa. Jadi dia boleh 2. Jadi kita ingat dia ada 2 ya. Tahqiq, tashil. Baik. Dia Hamzah yang warna merah tu pula berada di tengah, posisinya di tengah, sebelumnya ada mat. Sebelumnya ada mat. Bila macam dia boleh 2 juga. 2 wajah. Dia boleh Hamzah tu tashil, panjang tashil, tu 6. Boleh 6 harakat, 2 harakat pun boleh. Jadi 2. Yang tadi 2, yang ni 2. Maka tahqiq, wajah track tahqiq sana 2. Wajah track tashil dekat yang merah pun 2. Jadi 4 lah. 4. Okey. Boleh ya? Okey, baik. Sikit lagi Kak Ismirah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa inna minkum laman la yubti'anna fa in asabatkum musibatun qala qad an'ama Allahu alayya id lam akum ma'ahum syahida. Fa in asabatkum musibatun qala qad an'ama Allahu alayya id lam akum ma'ahum syahida. Okey, sekejap je. Lancar je. Track senang je tadi. Mula-mula tahqiq, kemudian saktah. Ada 3 tempat saktah. Bukan bacaannya tergagap-gagap, tapi itu saktah sebenarnya ya. Kalau orang tak tahu belajar Hamzah ni, dia tertanya-tanya kenapa sangkut-sangkut baca orang tu. Sangkut-sangkut, sekejap sangkut kan. Okey, itu bacaan saktah. Baik, terusnya kita pergi pada Umi balik. Umi yang mana pula ni? Ada 2 Umi ke? Sama-sama. Terima kasih. Ustaz, tadi Kak Siti ada nak tanya, ya? Ustaz, kalau kita wakaf pada kalimah labu babtian tu, kita ibdal kepada ya ke tashil kan tu? Sudah. Kalau nak tashil, tak ada tanda yang menunjukkan tashil. Kan? Nak katakan 2 wajah bukan warna hijau. Ibdal ke? Ibdal kepada ya. Tukar kepada ya. Betul lah tu Kak Siti. Tukar kepada la yubtiyan. Tukarkan kepada ya. Posisi Hamzah berada di tengah, dia berbaris atas sebelumnya adalah huruf yang baris di bawah. Boleh tengok dalam pattern C tadi, ya. Okey. Terima kasih Ustaz. Baik. Sama. Silakan Umi sama ke? Umi sama Ustaz. Sebab tadi ada panrus lelong yang ada atas, tak ada orang nak baca, Umi ambil lah lelongan tu. Umi baca yang ni sebenarnya 73. Okey, terima kasih Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala in asabakum
ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم يكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. Boleh tak Umi ambil wabainahu mawaddatun selalu? Ambil ka'allam yakum bainakum. Ka'allam yakum bainakum wa bainahu mawaddatun ya laitani kuntu ma'ahum fa'afuza fawzan azima. Okey. Wajah ketiga. Walain أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم يكن بينكم وبينه مودة يا ليتني Salah tu. Ini sila. وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. Okey, alhamdulillah. Okey, kita seorang lagi baca. Nama Kak Rahimah, silakan. Terlebih sikit minit 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة. Bimalah dunia. Oh dunia. Bimalah ye. Yang nakal tu betul ya Ustaz? Betul. Okay. فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة. Okay. يشرون الحياة الدنيا بالآخرة. Okay. ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. Okay. Au yaulib tu di situ yaulib yang last kali baca tadi Kak Rahimah baca tu track kan, track kholad bila berdengung tu track kholad. Jadi bila track kholad dia baca idgham yaulif fasaufa. Oh okey. Fa masukkan dalam fa. Yaulif fasaufa. Yaulif. Track kholadnya fayuqtal pun boleh nak ambil di situ. Ambil dia fayuqtal au yaghlib fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Okey, sadaqallahul azim. Boleh rujuk dalam buku Ustaz muka surat 31. Ya, tentang hukum bagi ba yang bertemu dengan fa. Ada di sana ada beberapa tempat lagi yang kena baca dengan idgham bagi riwayat Khalad berbeza dengan Khalaf. Okey. Baik, alhamdulillah. Sama-sama. Alhamdulillah ya, kita dah selesai baca pada petang ini semua serangkaian nama yang disusun tu semua dapat baca dan banyak yang kita ulang kaji pada petang ini ya, insya-Allah. Mudah-mudahan dapat manfaatnya dan mudah-mudahan juga dapat bertemu lagi pada minggu yang akan datang insya-Allah. Okey. Setakat itu dulu. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in.
Ya Allah, ya Tuhan kami, rahmatilah kami dengan Al-Quran, jadilah Al-Quran sebagai pemimpin kami, cahaya petunjuk dan rahmat kepada kami. Ingatkan kami apa yang kami lupa dari Al-Quran, ajarkan kami apa yang belum kami tahu daripada Quran. Bila kami, ya Allah, kekuatan dapat baca Quran panjang malam dan siang, jadilah Al-Quran sebagai syafaat kepada kami. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ustaz. wabarakatuh. Terima kasih, Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih, Ustaz.